Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sebentar kita menunggu solat fardu isya kita sambung pengajian kita malam ini tafsir insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Disambung pembahasan kita tentang kisah Nabi Adam memakan buah yang dilarang, kemudian diturunkan ke dunia disebabkan memakan buah yang dilarang tersebut kerana dihasut oleh iblis. Ayat 35 sampai 39 surah Al-Baqarah. Sambungan pembahasan yang kelima. Iblis masuk ke dalam syurga. Para ulama menimbulkan kesangsian berikut, iaitu bagaimanakah mungkin iblis boleh menggoda Nabi Adam AS sedangkan dia telah dihalau keluar dari syurga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Maksudnya keluarlah kamu dari syurga kerana engkau telah diusir. Surah Sad ayat 77. Jadi iblis berada di luar syurga dan Nabi Adam AS berada di dalam syurga. Kesangsian ini dijawab dengan beberapa kemungkinan berikut. Iaitu yang pertama, iblis dilarang memasuki syurga kerana menjaga kehormatan dan kemuliaan syurga, seperti mana dibenarkan kepada malaikat. Tetapi iblis tidak dilarang memasuki syurga untuk mendatangkan was-was sebagai ujian terhadap Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS. Yang kedua, iblis tidak memasuki syurga dan tidak menemui Nabi Adam AS di sana selepas diusir. Apa yang terjadi adalah berpunca daripada was-was iblis, ini hasil keupayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam AS, seperti yang dibayangkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan menyerupai anak Adam laksana saluran darah yang mengalir dalam jasad mereka. Tak sesuai. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam melalui saluran darah. Jadi apabila iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihalau keluar dari syurga. Di sini dia kata dihalau keluar dari syurga. Ini membayangkan seolah-olah peristiwa yang berlaku, iaitu upacara tunduk hormat kepada Nabi Adam AS itu berlaku di syurga. Kemudian apabila
diperintahkan sujud, maka iblis tidak mahu sujud dan dia dihalau keluar dari syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dihalau keluar itu, macam mana pula dia boleh masuk semula? Lepas tu dia menggoda Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS untuk makan buah yang dilarang tersebut. Jadi satu pendapat mengatakan bahawa dihalau itu maksudnya dihalau ketika itulah. Dihalau. Jadi macam kita menghalau sesuatu tu ada dua lah. Satu, halau pada ketika itu untuk menunjukkan kehinaan kepada orang yang dihalau. Lepas tu dia datang balik tu biasalah. Satu lagi memang halau permanen, halau yang selama-lamanya sampai tak boleh masuk. Di sini pendapat yang pertama mengatakan ketika itu dihalau. Lepas tu kan datang balik kan. Datang balik tu macam boleh, tapi sebab dia tidak dihalau selama-lamanya sehingga tidak boleh masuk. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia masuk, maksudnya melalui macam mana sekarang ni lah. Sekarang ni kan iblis ada dalam masjid. Iblis ada dalam masjid, syaitan ada dalam masjid, tapi kita tak nampak. Dia berada dalam badan kita, mengalir di dalam saluran-saluran darah. So itu kalau nak difikir-fikirkan memang tak boleh cerna lah. Tak boleh dicerna. Bermakna dia berlaku di satu alam yang lain. Berlaku di satu alam yang lain. Seperti mana para malaikat. Para malaikat, setiap manusia kita ada malaikat hafazah, malaikat kiraman katibin, malaikat akhir atib kan, yang mencatat amalan kita, amalan buruk dan amalan baik dan amalan buruk. Kemudian berlaku pergantian malaikat itu siang dan malam, lepas subuh dengan lepas asar. Dari malaikat siang, dari malaikat malam. Dan malaikat yang datang menemuni, contohnya macam majlis kita, majlis ilmu. Dalam hadis Nabi mengatakan apabila ada majlis ilmu, maka malaikat akan saling panggil-memanggil dan mereka akan menghadiri majlis tersebut. Mereka akan bertindak-tindak bersaf-saf sampai ke arsy. Ada nampak? Ada yang nampak? Mana tahu kasyaf kan nampak. Ada, tapi kita tak nampak. Syaitan dalam badan kita pun ada. Dia membisikkan was-was, mewaswaskan kita, menggoda kita dalam di hati. Tapi macam mana dia masuk? Dia duduk dalam tubuh je ke, tak keluar-keluar ke, atau dia keluar masuk ke, macam mana? Kita tak ada rasa apa pun. Yang kita selalu dengar orang kena rasuk jin. Kena rasuk jin masuk dalam badan. Itu betul ke dia kena rasuk jin? Selalu yang saya tengok dalam TV je. Dalam depan mata tak pernah tengok lagi lah. Allah yang pernah tengok ni pernah tengok dulu. Tapi yang dia nampak orang tu je, jin tu tak nampak lah. Dia cakap sebagai lain lah. Tak betul, tak dia berlakon ke, Wallahu alam. Saya tak nak tengok lah depan mata. Dan tak nak tengok pun, kalau dia jangan panggil lah. Tak nak tengok. Mana kita tak nampak pun. Dia satu alam yang lain. Satu alam malaikat, jin, iblis, syaitan. Dia di alam ghaib atau kita alam malakut. Alam malakut. Tak payah susah-susah lah. Roh kita sendiri pun kita tak nampak. Dan ketika orang mati, kita hadiri orang dah nak mati kan, tengah nazak, kita pun tak nampak malaikat datang cabut roh dia, roh keluar kita pun tak. Jadi pendapat kedua ni kata macam itulah, maknanya iblis dia walaupun dia dihalau daripada syurga, maksudnya secara fizikalnya dia dihalau daripada syurga, tetapi di dalam alam ghaib itu dia masih boleh masuk ke dalam jasad Adam AS melalui saluran-saluran darah dan menggoda Nabi Adam seperti mana hari ini kita digoda oleh iblis. Seperti mana kita digoda oleh iblis, macam itulah Nabi Adam digoda. Tetapi bercanggah pula kan, bercanggah pula dengan ayat-ayat yang lain. Sebab ada ayat yang lain itu menceritakan bahawa
Iblis berbicara dengan Nabi Adam. Iblis kata sebenarnya Allah Ta'ala larang kau makan buah ni bukan apa, sebab tak nak bagi kau kekal dalam syurga. Seolah-olah berlaku perbualan. Kalau berlaku perbualan maknanya dia bukan dalam badan lah, maknanya dia berada di macam berdialog. Itu pendapat para ulama lah. Maknanya di sini tak diceritakan. Ini mengikut logik lah, mengikut akal kita, mengikut logik, iblis dihalau. Lepas dihalau, tiba-tiba boleh masuk balik. Siap boleh menggoda Nabi Adam lagi, siap boleh berdialog lagi. Sepatutnya kalau dihalau mana boleh masuk. Jadi ini hanya pendapat ulama semua. Cuma hakikat yang sebenar wallahu a'lam lah. Kita tak ditaklifkan, tidak dipertanggungjawabkan pun untuk kita mengetahui kisah yang sebenar, bagaimana dia berlaku. Banyak lagi sebenarnya persoalan-persoalan yang lebih merumitkan kita, yang mana perkara itu pun tidak diwajibkan untuk kita memahami. Cukup dengan persoalan dalam kubur kan. Soal dalam kubur. Sekarang ni apa yang kita tahu, bila orang tua dia mati, roh dicabut daripada jasad dia. Tapi yang ditanam di jasad dia ditanam. Lepas tu yang disoal oleh malaikat Munkar Nakir, Man Rabbuka, semua tu roh ke jasad. Takkan tanya jasad yang dah mati, macam mana jasad yang dah mati boleh nak jawab soalan, nak dengar pertanyaan pun tak reti. Tapi hadis sahih menunjukkan bahawa soalan itu berlaku dalam kubur. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, soalan dalam kubur tu berlaku di dalam kubur itu, tempat dia ditanam. Dan ada ulama mengatakan roh dikembalikan semula ke jasad. Roh kembali semula ke jasad, maknanya dia hidup balik ke dalam kubur. Ini nak kaitkan lah mana satu contoh supaya kita faham maksudnya benda tu. Kita tak dapat nak memahami sebenarnya. Alam syurga, alam kubur, alam ni kita tak boleh nak kiaskan kepada alam kita sebab ulama mengatakan hubungan antara roh dengan jasad tu dia ada beberapa hubungan. Jadi yang pertama, roh itu berhubungan dengan jasad kita, zahir dengan batin kita hidup. Macam ni kita hidup. Roh kita sedang bertakluk dengan, berhubungan, berinteraksi dengan zahir dan batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidur. Bila kita tidur, zahir kita kan kita masih bernafas, tidur kan masih, tapi kita tak sedar apa yang berlaku sekeliling, tak sedar. Betul? Jadi ketika tidur itu roh hanya bertakluk secara zahir saja, dia tak bertakluk secara batin. Batinnya itu dia bertakluk kalau kita mimpi, dia dengan bertakluk dengan alam mimpi. Sebab tu kalau kita tidur kita mimpi, sebab roh bertakluk dengan alam mimpi kita, batin dia. Zahirnya masih lagi bertakluk dengan, sebab kita tak mati. Dan ketika kita mati, roh dicabutkan daripada jasad, maka roh langsung tidak boleh bertakluk, berhubung dengan jasad kita, zahir dan batin. Tidak ada takluk zahir dan batin. Mati, kita mati. Nanti di dalam kubur dikembalikan semula roh ke dalam jasad, tetapi dia hanya bertakluk secara batin saja, tak bertakluk secara zahir. Dia terbalik dengan tidur tadi. Tidur dia bertakluk secara zahir, kita bernafas, bunyi lagi kan, siap bengkok lagi, tapi kita tak sedar. Dia tak, batin dia off. Zahir dia on. Tapi kalau dalam kubur dia terbalik, batin dia on, zahir dia off. So bila roh dikembalikan, bila zahir dia off, dia off, kita korek kubur pun waktu tu kita tengok macam biasa, macam mana ditanam kan, macam mana ditanam jasad macam tu kan. Tapi roh tu bertakluk dengan jasad tadi secara batin. Secara batin itulah dengan interaksi antara malaikat Munkar Nakir tanya, Man Rabbuka, roh jawablah. Sebab kan dipukul kan, kalau yang mana tak boleh jawab tu akan dipukul. Mayat tu kalau kita pukul macam mana pun dia macam tu lah. Dia dah mayat, dah mati kan, kita cubit, kita lompang, kita pukul dia, tak ada sakit pun, roh tak ada. Jadi untuk merasa sakit tu mesti ada roh mesti ada. Sebab tu ulama kata dikembalikan roh ke dalam jasad,
dan dia hanya bertakluk secara batin saja, dia tak bertakluk secara zahir. Maknanya kalau kita kuat tengok pun macam tu juga. Tapi secara batinnya dia bertakluk dengan malaikat tu, dia maka akan ada hubungan soalan malaikat itu dengan roh. Dan di situ juga, di kubur tu, di jasad tu juga. Cuma jasad kita nampak macam jasad. Jadi mungkinlah itu mana dikiaskan dalam peristiwa ni. Maknanya di alam itu kita pun tak dapat nak bayangkan Nabi Adam ketika dia berada di syurga, dia punya jasad dia tu macam mana jasad dia diturunkan ke bumi sama ke, atau jasad lain. Setelah dia diturunkan ke bumi, berubah jasad dia jadi jasad yang sekarang ni, ataupun jasad yang sama juga. Sebab apa? Kita di syurga nanti, jasad kita bukan jasad ni. Kita masuk syurga nanti, kita punya ketinggian 60 hasta macam Nabi Adam. Dan kita punya jasad bukan jasad sekarang ni, kan jasad ni dibuat dari tanah, kan asalnya dibuat daripada tanah. Tapi di syurga kita akan ada jasad yang baru, yang special lah, yang istimewa lah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan seperti permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin, tumbuh jasad. Itu pun Nabi cerita tentang ahli neraka yang terakhir sekali keluar daripada neraka, dikeluarkan daripada neraka kerana ada iman sebesar zarah dalam hati dia. Ma'amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun di dunia. Dikeluarkan daripada neraka dalam keadaan hitam legam, merentung, terbakar hangus. Setelah dibakar tak berapa juta tahun, dikeluarkan, dimandikan di Nahrul Hayah. Di Nahrul Hayah, kalau terjemahkan jadi sungai kehidupan, terjemahan dia lah, Nahrul Hayah. Jadi setelah dimandikan di situ, tumbuhlah jasad yang baru. Nabi kata seperti permata lu'lu' yang menghiasi tengkuk-tengkuk cincin. Itu orang yang last sekali tu keluar dari neraka masuk syurga. Allah bagi syurga 10 kali dunia. Jasad dia macam permata lu'lu'. Kalau yang sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, ceramah, kuliah dan sebagainya, agak-agak macam mana jasad ni? So nak beritahu kata jasad ni bukan jasad sekarang. So Nabi Adam pun keadaannya, adakah jasad dia sama macam jasad dia di dunia, atau berubah jasad dia, atau macam mana pun tak diceritakan. So kita nak memahami tadi, iblis dah dihalau keluar syurga, lepas tu dia masuk balik, dia goda. Dah namanya dihalau, boleh masuk boleh pula. Orang kata okey lah, maksudnya halau masa tu je halau. Macam kucing kan, kita halau, dia tak balik kan. Halau dah dia tak balik. Maksudnya halau itu ketika itu nak halau di depan malaikat, di depan maksudnya Allah nak menghina iblis, ketika itu Allah Ta'ala halau dia. Jadi lepas tu dia muka tak malu, dia masuk balik kan. Datang untuk menggoda Nabi Adam. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kita, dia dihalau dan dia ni iblis kan, binatang yang makhluk yang boleh hilang-hilang lah. Dia boleh berada di alam lain dan dia boleh menjelma di alam alam nyata dengan dia menjelma. Itu yang Allah bagi kepada jin ni dan malaikat. Dia kalau nak menunjukkan diri dia di alam kita, dia boleh menjelma. Dia boleh menjelma. Macam Jibril, dia nak jumpa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan manusia, dia akan jadi manusia. Dia akan menjelma jadi manusia. Dan iblis pun, dia syaitan dan sebagainya, dia boleh menjelma. Biasanya kata dalam yang saya baca dalam kitab hukum-hukum tentang jin ni, ahkamul jin ni, biasanya dia akan menjelma jadi ular hitam, anjing hitam. Sebab itu ada hadis kata kalau ular hitam kita masuk rumah, kita halau dia dulu. Kita perintahkan dia keluar sebelum kita bunuh. 3 kali dia tak keluar juga, mana memang ular betul tu. Jadi kalau kita suruh dia keluar, lagi dia keluar, itu jin. Itu jin, dia akan menjelma jadi ular untuk dia berada di alam kita lah. Sebab kita tak dapat jin. Jadi berkemungkinan syaitan iblis tu bila dihalau daripada syurga, maka dia datang ke dalam Nabi Adam dalam bentuk dia tak nampak lah, masuk dalam badan Nabi Adam, dia bisik-bisikkan. Habis tu yang berlaku dialog antara Nabi Adam dengan iblis tu macam mana pula? Mungkin dia dalam diri lah, dalam diri Nabi Adam tu dia berbisik yang demikian tu, dia bagi idea kata sebenarnya Allah larang kau makan buah tu sebab buah tu kalau kau makan kau akan kekal. Jadi Allah tak nak kekal kau dalam syurga, Allah nak turun kau ke bumi. Jadi kalau kau nak kekal, kau makan buah tu. Dibisik dalam hati, tapi diceritakan kepada kita seolah-olah macam ya, iblis tu bercakap kepada Nabi Adam AS. Itu pendapat yang kedua lah. Wallahu a'lam mana satu yang betul.
Kisah Al-Kisahnya memang Iblis menggoda Nabi Adam, dan dah tentulah Iblis tu berada kan, dengan Nabi Adam. Sama ada dia masuk balik macam biasa, ataupun dia di alam dia gaib, dia masuk dalam badan Nabi Adam, dia berbicara, membisikkan dalam hati Nabi Adam. Yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud seandainya sampai kepada kalian petunjuk daripadaku, yakni Allah. Ayat yang ke-30. Membayangkan bahawa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Pendapat ini berbeza dengan pendapat golongan Al-Qadariyah dan golongan yang bersama mereka yang mengatakan bahawa hamba Allah itulah yang menciptakan perbuatan mereka. Yang ayat yang ke-38 menunjukkan bahawa siapa yang percaya dan menurut hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ia akan selamat di akhirat kelak. Ayat ke-39 menunjukkan bahawa orang yang tidak menurut hidayah Allah, iaitu orang yang kafir terhadap ayat Allah secara i'tiqad dan lisan, hukuman untuk mereka ialah mereka kekal dalam neraka kerana kekufuran dan lantaran menurut telunjuk dan waswas syaitan. Tafsirkan ayat 30, sedangkan kita ayat yang 35 ni. Tak apa. Kita kata di sini seandainya sampai kepada kalian petunjuk daripadaku, yakni Allah, membayangkan bahawa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini isu ni yang panjang sebenarnya, selalu kita bahas dalam akidah lah. Maknanya ada ayat di dalam Al-Quran menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, bukan seolah-olah lagi dah, memang jelas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan segala perbuatan kamu. Kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah. Jadi Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi termasuk perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Sebahagian ayat menunjukkan segala perbuatan manusia itu Allah yang cipta. Kemudian ada ayat yang lain pula yang menunjukkan bahawa manusia itu yang menciptakan perbuatan itu. Contohnya yang masyhur kan ayat apa ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu melainkan dia mengubah nasib dia sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman dia beriman, siapa yang nak kafir dia kafir. Jadi berlaku pertembungan di sini di antara perbuatan manusia itu Allah yang cipta ke atau manusia yang cipta. Jadi masalah ni masalah akidah, masalah yang rumit disebut di sini ni. So dia kata Qadariyah mengatakan bahawa perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri. So dia ada tiga kelompok di sini. Satu dipanggil Qadariyah, satu dipanggil Jabariyah, dan yang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah. So Qadariyah mengatakan manusia yang menciptakan perbuatan dia sendiri. Allah tak ada campur tangan dalam perbuatan manusia. Manusia itu dia yang menciptakan perbuatan dia sendiri, bukan Allah. Jabariyah pula kata tak, semua perbuatan manusia Allah yang cipta. Dia berdalilkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan kepada tadilah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan Allah ciptakan segala apa yang kamu lakukan. Qadariyah pula berdalil dengan ayat tadi tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan mengubah nasib dengan dia yang ubah sendiri. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dia kena jawab kepada kedua-dua kelompok. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah Allah. Kemudian yang berlakunya perbuatan itu pada manusia dengan keinginan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia agak rumit sikit dia punya bahasa ni. Maknanya bergabung dua-dua sekali. Allah yang ciptakan terjadi pada manusia.
Yang Allah cipta, macam tadi kita sembahyang maghrib kan. Maksudnya Allah ciptakan kita sembahyang maghrib, tetapi yang sembahyang ni siapa? Allah ke kita? Kita yang sembahyang. So Allah ciptakan perbuatan itu, tapi perbuatan itu terjadi pada kita. Kemudian kita berkeinginan untuk solat. Ya, kita berkeinginan untuk solat. Kemudian Allah Ta'ala pun berkeinginan juga untuk takdirkan kita solat. Maka keinginan kita dengan keinginan Allah tu dia disama selalu. Maka jadi, kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah, maka dia takkan jadi. Tapi perbuatan itu yang cipta semua Allah. Semua Allah yang cipta. Cuma kita ni terjadinya perbuatan itu pada diri kita, itu dipanggil kasab. Dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. So ulama ahli sunnah wal nak membezakan antara masalah ni, mana yang menciptakan perbuatan Allah, tetapi yang terjadinya perbuatan itu pada manusia itu. So manusia turut serta tak di dalam perbuatan tersebut? Mesti ada. Allah cipta, terjadi di mana? Terjadi pada manusia itu. Siapa yang menentukan? Dia dua-dua sekali. Maksudnya manusia apabila dia berkehendak, memilih untuk melakukan sesuatu bertepatan dengan kehendak Allah, jadi Allah ciptalah perbuatan itu, jadilah pada manusia. Tapi kalau manusia itu punya kehendak, keinginan, pilihan tidak bersesuaian dengan kehendak pilihan Allah Ta'ala, tak jadi. Tak ada. Ini agak rumit pembahasannya tentang qadar dan qadar lah. Maknanya di Jabariyah kata semua Allah yang buat. Semua Allah yang buat. Ayat-ayat tadi menunjukkan Allah yang buat. Sampai tahap dia kata kalau kita buat dosa pun, zina misalnya, mencuri, merompak, bunuh pun, Allah yang cipta. Ini berlaku satu kelompok nama dia Qadariyah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia satu orang dia kena tangkap kerana mencuri, lepas tu nak dikenakan hukum potong tangan. Maka sebelum dipotong tangan, Sayyidina Umar tanya dia, kenapa kau mencuri? Dia kata takdir Allah yang menyebabkan aku mencuri. Allah takdirkan aku mencuri, nak buat macam mana? Dia bagi alasan takdir Allah. So Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar kata, takdir Allah kau mencuri. Kalau macam tu, takdir Allah jugalah aku potong tangan kau. Kalau macam tu, takdir Allah jugalah aku potong tangan kau. Ini satu kelompok yang dia menyalahkan takdir. Dia kata apa jadi semua takdir. Memang betul, dari satu sudut memang betul. Tapi manusia itu diberi pilihan. Manusia itu diberi pilihan. Dan kalau kita kata kita munafik, saya tak ada pilihan, itu bohong. Betul, tak ada pilihan. Selama kita hidup ni, kita langsung tak ada pilihan. Tak ada pilihan ke? Maknanya yang datang masjid ni bukan pilihan sendirilah, dipaksa oleh takdir. Kan kita yang pilih nak datang masjid? Kita dipaksa oleh takdir datang masjid ke memang kita yang memilih untuk datang masjid? Saya tak nak pergi masjid, Ustaz, saya nak tidur. Tak tahulah ada kuasa yang namanya takdir, heret saya datang masjid. Ya ke? Kan kita yang memang nak datang masjid. Jadi sebenarnya kita diberi pilihan, mana diberi kemampuan untuk memilih. So kita memilih dan pilihan kita itu bersesuaian dengan takdir Allah. Jadi ada benda yang kita pilih tapi tak jadi. Itu bermakna tak sesuai dengan takdir. So takdir ni dia adil. Dia tak semuanya jadi dan tak semuanya tak jadi. Dan takdir itu kan ditentukan sebelum kita dilahirkan lagi, 50,000 tahun sebelum diciptakan alam. Dah di dalam hadis yang sahih mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah Taala telah menulis takdir ketetapan makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum. Dah tertulis dah. Hari ini akan ada kuliah maghrib tafsir. Yang datang beberapa orang semua dah tertulis dah. Jadi Allah Ta'ala itu bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bila menetapkan sesuatu perkara, jadi kebanyakan orang dia rasa maknanya benda itu macam dah jadi satu keterpaksaan. Apa yang Allah takdirkan semua akan jadi.
tahu Allah Ta'ala ni kan maha bijaksana. Katakan Allah Ta'ala ni kan maha bijaksana. Jadi dia takdirkan, tetapi dia beri manusia pilihan. Dan manusia ni kalau dia tak mengaku, dia kata saya tak ada pilihan, tu bohong. Itu bohong. Pergi kedai kan, pergi kedai pagi-pagi makan, tengok macam-macam lauk. Tak ada pilihan, takdir. Tiba-tiba takdir tarik dia kena makan kari ikan. Lain tak ada makan. Dia boleh pilih. Makan ni, makan ni. Betul. Tak ada manusia pun boleh menafi bahawa dia ada pilihan. Cuma pilihan dia jadi dengan tak jadi itu je. Kadang dia pilih jadi, kadang dia pilih tak jadi. Bila dia pilih jadi, itulah takdir. Itulah takdir dia. Apa yang dia pilih jadi, itulah takdir dia. Apa yang dia pilih tak jadi, itulah takdir dia. So kita tak nak salahkan takdir. Oh, semua yang pilih semua tak jadi. Ada ke? Semua yang kita pilih dalam dunia tak pernah jadi. Ada. Ataupun semua kita pilih semua jadi. Kita pilih satu benda, kadang jadi, kadang tak jadi. Kita tak pilih pun sama je, kadang jadi, kadang tak jadi. Maknanya Allah Ta'ala ni bila dia nak mentakdirkan sesuatu, dia dah tahu dah kita ni, kalau aku ciptakan seorang manusia ni, apa dia akan pilih kalau dia berhadapan dengan perkara itu. Allah dah tahu. Dia ada ilmu dia kan, maha mengetahui. Contohnya sekarang ni kan, kita ada anak. Kita ada anak. Jadi sekarang ni kita dia tengah demam. Kita bagi dia ubat dan kita bagi dia gula-gula. Dia nak yang mana? Budak kecil lah, kita bagi dia gula-gula, kita bagi dia ubat. Kakak dia nak yang mana? Kita pun dah tahu dah dia mesti ambil gula-gula. Betul? Walaupun anak kita belum sakit, belum demam, kita dah tahu dah anak budak-budak ni bagi gula-gula, bagi ubat, dia mesti ambil gula-gula. Dia mesti pilih gula-gula. Betul? Kita pun boleh tahu. Anak kita pun kita boleh tahu dia akan pilih gula-gula. Takkan Allah Ta'ala tak tahu kalau dia jadikan manusia itu dia akan pilih. Tapi tak semua. Allah tahu dia akan pilih ni, dan kadang-kadang Allah benarkan, dan kadang-kadang Allah tak ikut pilihan dia. Allah pun maha adil, maha bijaksana. Jadi dia tahu aku ciptakan satu makhluk ini namanya Zaid misalnya. So dia ni akan pilih ni, okay, Allah Ta'ala okay, tak boleh lah. Apa yang dia pilih ni bagi. Tapi ada yang dia akan pilih ni, tak bagi. Di situ keadilan. Allah maha mengetahui. Maknanya dia dah tahu. Bila dia ciptakan kita, dia tahu apa yang kita akan pilih. Dan dia akan bagi sebahagian, dan dia akan tak bagi sebahagian. Kalau dia bagi semua, habislah. Semua orang nak jadi Perdana Menteri tu. Semua orang nak jadi Perdana Menteri tu. Jangankan semua orang, yang 2-3 orang tengah berebut tu pun tak dapat tu. Kalau semua kehendak manusia Allah bagi, hancur dunia ni. Betul? Semua orang nak kaya, semua orang nak senang. Tak ada orang nak sakit. Tak ada orang yang nak sakit, semua nak sihat. Tutup dah hospital, mana ada doktor, klinik semua tak ada. Semua orang nak kaya, duit banyak. Siapa nak kerja? Siapa nak tanam padi? Kalau semua kehendak manusia yang Allah bagi. So Allah akan ikut. Ada yang Allah bagi, ada yang Allah tak bagi. So itu kesimpulan adalah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa kita kena berikhtiar. Memang Allah Ta'ala yang ciptakan segala-galanya. Tetapi kita ni ada pilihan. Kita ni ada pilihan. Kalau pilihan kita ikut bersesuaian dengan pilihan Allah, jadilah. Kalau pilihan kita tak sesuai dengan takdir, takkan jadi. Itu saja. Dan takdir yang telah ditakdirkan kepada kita pun kita bukan tahu. Lepas ni kita nak buat apa, lepas ni kita nak makan apa, lepas ni kita nak pergi mana, kita pun tak tahu takdir tu. Kita ada pilihan lah, lepas ni aku nak balik rumah kot. Tak tahu jap lagi kan, kawan ajak, jom minum je. Oh, lepas kedai kopi. Dia nak dia nak balik rumah kan. Ataupun dia nak pergi makan lah. Lepas ni kita kena nak kadir lah, kena macam cakap apa. Tiba-tiba isi kau, bang balik cepat bang, dah hal ni. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi, akan datang. Kita ada pilihan. Tapi apa yang akan jadi semua takdir Allah Ta'ala. Dan Allah ni tidak zalim. Allah ni maha adil, maha bijaksana. Dan kalau Allah beri semua kehendak kita pun habis, hancur dunia ni. So Allah takkan bagi semua dan takkan tak bagi semua. Kerana Allah bagi, kan Allah ikut apa yang telah ditetapkan. Kemudian bab malaikat. Malaikat adalah sejenis makhluk Allah Ta'ala yang kita tidak mengetahui hakikatnya.
Namun kewujudannya wajib diyakini dari segi syarak kerana Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskannya. Para malaikat telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melakukan ketaatan dan jauh dari melakukan maksiat. Di sini timbul pertanyaan, adakah malaikat lebih mulia daripada manusia? Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Sebahagian ulama berpendapat malaikat lebih baik daripada manusia berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maksudnya iblis berkata, sebenarnya larangan Tuhan menegah kamu berdua menghampiri pokok ini ialah supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau kamu berdua tidak menjadi orang kekal dalam syurga. Al-A'raf ayat 20. Juga firman-Nya yang menceritakan tentang mereka yang terpikat dengan Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashar illa hadza illa malakun karim. Maksudnya wanita-wanita itu berkata, maha suci Allah daripada sifat kekurangan ini yakni Yusuf bukanlah seorang manusia dan tidak lain manusia melainkan malaikat yang mulia. Jadi dia ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawa malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Dan ayat ni tadi maknanya iblis kata yang dia tipu Nabi Adam tu lah, Allah tak bagi kau makan ni sebab nanti kau akan jadi malaikat. Maksudnya menunjukkan malaikat tu mulia. Dan surah Yusuf ni yang mana ketika Zulaikha tunjukkan Nabi Yusuf dekat kawan-kawan dia kan, bila cerita viral kata dia goda Nabi Yusuf itu dah viral, seorang kata apa ni Zulaikha, dia punya isteri pun nak goda. Jadi dia nak cover balik, apa nak tahu kenapa aku boleh tergoda dengan Yusuf. Ini aku tunjukkan, dijemput semua kawan-kawan dia, Mama Datin dan masih benda tu. Lepas tu dia suruh Yusuf datang, hidangkan buah apple dengan pisang. Dia orang tengok Nabi Yusuf sampai potong jari-jari dia. Dia kata ini bukan manusia ni, ini malaikat. Masih nak bagi tahu betapa handsome-nya Nabi Yusuf, bukan manusia lagi dah mentara malaikat dah. Sebenarnya seolah-olah malaikat tu lebih mulia daripada manusia. Tapi terbalik kan, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud tunduk. Terus siapa yang lebih mulia? Sepatutnya kalau malaikat lebih mulia, Nabi Adam lah kena hormat kepada malaikat. Ini terbalik pula. Malaikat yang mulia itu disuruh tunduk kepada Nabi Adam, bukan sujud macam sujud kita sembahyang. Sujud dia punya sujud tunduk hormat. Sebagian ulama lain mengatakan bahawa spesies manusia lebih mulia daripada malaikat. Justru malaikat dijadikan sebagai makhluk yang secara sebelum jadi diprogramkan untuk taat, manakala manusia dibekalkan dengan kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan kebaikan. Bahkan anak Adam berusaha melawan dan memerangi dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Kumpulan ulama ketiga mengatakan bahawa pada umumnya malaikat lebih baik dari manusia, tetapi manusia pilihan seperti Nabi dan Rasul lebih baik daripada malaikat pilihan. Namun pendapat saya lebih baik kita tidak membincangkan perkara ini, meskipun dalam masa yang sama saya berpendapat malaikat lebih mulia daripada manusia. So ulama khilaf, ada beberapa pendapat. Kesimpulan dia sikit, iaitu dalam kitab akidah dibahaskan ada pendapat yang mengatakan bahawa dia ada ikut susunan dia. Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul-Rasul Ulul Azmi, kemudian Rasul-Rasul yang lain, kemudian Nabi-Nabi yang lain. Kemudian baru malaikat-malaikat yang besar seperti Jibril, Mikail, Israel, dan 10 malaikat yang itulah sampai malaikat Ridwan. Kemudian setelah itu orang-orang yang soleh, yang takwa macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu. Kemudian baru malaikat-malaikat yang biasa. Kemudian baru orang-orang yang biasa yang buat maksiat, yang kafir dan sebagainya. Sebagian pendapat. Cuma dalam Sunnah Jamaah Asy'ariyah mengatakan bahawa seperti yang disebutlah, tidak perlu dibahaskan benda ni, tidak perlu dibandingkan kerana susah. Sebab malaikat ni makhluk yang lain, manusia ni makhluk yang lain. Kalau kita nak bandingkan sesama manusia boleh, tapi nak membandingkan malaikat dengan manusia susah. Pasal apa? Malaikat ni tak ada nafsu, tak ada syahwat, tak kahwin, tak makan, tak tidur. Kita manusia ni makan, tidur, kahwin, syahwat, buang air dan sebagainya. So macam mana nak bandingkan? Malaikat semua taat, tak buat maksiat. Dia tak ada nafsu, tak ada syahwat. Kita ni ada nafsu, syahwat. So yang taat itu dah tentu dah lebih baik daripada yang tak taat. So nak dibandingkan dengan malaikat tu tak sesuai. So pendapat yang lebih berwajah mengatakan tak perlu dibandingkan antara malaikat dan manusia. Wallahu ta'ala alam. Saya kata dulu baik daripada Allah Ta'ala, minta kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf semua. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita faham dan sampaikan.
yang kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.